Di belakang saya, Gurun Gobi. Dan untuk sampai ke sempadan Gurun Taklamakan ni, beribu kilometer jauhnya. Haus, letih, lapar, semuanya ada. Tapi itulah antara sebahagian dari cabaran pedagang rempah di zaman silam yang membawa rempah bersama mereka. Saya, CNN, Chef Nizam Noor, akan membawa anda untuk menerokai dan untuk mendekati adat resam dan budaya di sini dalam rancangan Spice Route musim ke-6. Inilah sebahagian cabaran muka bumi merentasi Gurun Taklamakan yang terpaksa ditempuh oleh pedagang rempah zaman silam membawa hasil dagangan dari benua timur untuk dipasarkan ke benua barat. Dari bandar lama Peking di timur, pedagang terpaksa meredah Gurun Gobi di sempadan Mongolia, diikuti Gurun Taklamakan yang cukup mencabar. Keluasan Gurun Taklamakan ini sahaja merangkumi 272,000 kilometer persegi. Bagaimana agaknya pedagang dahulu kala mempersiapkan diri menempuh cabaran ini, terutama bekalan makanan untuk survival di sepanjang perjalanan. Wih, nampak macam ada aktiviti menarik kat situ. Jom, kita pergi tengok jap. Jangan hairan kalau di sini masih ada kelompok masyarakat yang kekal hidup di persekitaran ekstrim ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, sir? Ma. Very good. Likewise. Yes. Ini macam ada keluarga yang berhenti beristirahat dekat sini. Nanti saya tanya dia dulu. Cabaran berada di padang pasir ini, itu satu. Tapi cabaran yang lebih besar ialah halangan bahasa. Agaknya lah mereka berhenti berehat seketika sebelum meneruskan perjalanan. Memang betul tekaan saya. Keluarga ni berhenti berehat. Ada yang mengambil kesempatan untuk bersolat. Ini mungkin anak-anak dia yang membuat unggun api ni. Mungkin ada acara masak-memasak kot lepas ni. Difahamkan pengaruh laluan perdagangan rempah dan sutera di abad-abad terdahulu membawa masyarakat Uyghur dari etnik Turki di Mongolia berhijrah ke daerah ini. Mungkin inilah salah satu rahsia di sebalik survival mereka di kawasan ekstrim ini, menyediakan gaya masakan ala gurun. Ini nampaknya macam dia akan menyediakan sesuatu ni. Jangan tak tahu, orang di sini tidak gemar membawa bekalan dimasak lebih awal untuk dimakan di pertengahan jalan. Itu macam air garam tu. Sebaliknya, mereka akan masak panas-panas di setiap perhentian. Oops. Sorry. I want to smell first. Ini bau macam bau serbuk ketumbar. Jintan manis pun ada ni. Rupa-rupanya, rempah juga digunakan di daerah tandus sebegini. Mungkin ini bukti pengaruh dagangan rempah merentas daerah ini di zaman dahulu. Wow, what is this? Haju. Ini nampak gayanya.
macam Sichuan pepper. Sichuan pepper sebenarnya bukan cili, tetapi lebih kepada beri Cina yang pedas. Bahan ini sebahagian daripada 5 gabungan rempah yang popular di China. Pengaruh rempah dari bahagian timur China turut mempengaruhi resepi masyarakat Uyghur di sini. Yang ni biasalah bunga lawang. Kalau tak tahu, susahlah nak cakap. Bunga lawang memang berasal dari timur China, mula diperkenalkan ke Timur Tengah melalui laluan di sini. Bawang. Already chop. Bawang dah potong halus-halus tu. Persiapan seumpama ini memang sudah menjadi rutin biasa di perjalanan merentas padang pasir. Stop. What is this? Dia tak faham apa saya tanya. Tapi ini sah daging kambing. Daging mentah sengaja tidak dimasak lebih awal kerana ia mampu bertahan dan tidak rosak di cuaca panas kering di gurun ini. Kerana itu, mereka memilih memasak di tempat perhentian. Oh, sekarang barulah saya dapat agak. Garam, ketumbar, bunga lawang, Sichuan pepper tu sebenarnya untuk memerap daging kambing ni. Dan kambing adalah bahan signature dish yang utama dalam sajian Uyghur. Saya tolonglah dia. Nak bodek kat sikit. Manalah tahu kejap lagi dapat makan kan? Inilah realiti penghidupan di sebalik cabaran di kawasan muka bumi daratan yang terletak paling jauh dari lautan di dunia. Saya difahamkan masyarakat di sini berulang-alik merentas gurun ini untuk ke kebun anggur milik mereka di sekitar pinggir gurun ini. Mereka terpaksa berhenti di pertengahan perjalanan kerana kedudukan antara kebun dan rumah mereka yang begitu jauh. Tetapi yang masih menjadi tanda tanya bagaimana kaedah memasak tanpa peralatan dapur. Tu dia. Ya? Oh. Ini. You put inside. Ini kalau nak tahu, ini ialah perut kambing. Itulah tadi saya tertanya-tanya. Periuk belanga tak ada nak masak. Rupa-rupanya dia sumbatkan dalam perut kambing ni. Okey. Mungkin kita tidak menduga bahawa perut kambing ini cukup besar untuk memuatkan daging sebanyak begini. Bahagian lemak dimasukkan bersama isi daging ke dalam kantung ini bertujuan bukan saja sebagai penambah perisa, malah untuk membentuk minyak dan mengelak daging hangus ketika dimasak. Tradisi warisan silam ini masih dipraktikkan oleh orang Uyghur tanpa sebarang pergantungan kepada peralatan memasak yang kebiasaannya kita gunakan di rumah. Nah, nampak tu? Inilah dia perut kambing yang telah diisi dengan daging kambing berserta marination dia tadi. Tu dia. Lebihan-lebihan bawang tu tak dibuang begitu saja. Dibilaskan dengan air, dimasukkan dalam tu. Ia akan, saya rasalah kan, ia akan memberikan moist ataupun kelembapan dekat dalam kantung tu nanti. Saya nak tanya dia tak faham. Saya agak-agak je. Ni nak buat tak dengan serombong aluminium ni? Saya pun tak tahu apa dia nak buat ni. Kenapa perlu serombong yang panjang dan tidak menggunakan yang pendek saja? Saya kurang pasti. Tapi kita tengok nanti. Sekarang saya dapat agak benda ni sebenarnya nanti ya. Walaupun tak faham tapi saya dapat agak bila masak nanti uap tu akan keluar ikut pipe ataupun rod iron ni. Kalau zaman dulu tak ada besi yang berlubang macam ni,
Tak tahulah kalau dia boleh dapat buluh ke apa kat sini kan. Tapi inilah teknik dia. Okey now? Okey. Okey. So after this, what we gonna do? And I will unpick this. Dia akan bawakan ke bara api di sana tu. Nampaknya kayu api dikeluarkan. Agaknya lah bahan mentah tadi tidak diletakkan di atas api. Kalau perut kambing tadi diletakkan di atas api ini, mungkin terburai perut kambing tu nanti. Mungkin ada kaedah lain yang akan digunakan untuk memasak. Rupa-rupanya, pembakaran ini adalah untuk memanaskan pasir sahaja. Nampaknya, bahagian pasir yang panas ini dibuatkan lubang. Panas. Oh. Ui, panas ni. Tapi inilah caranya. Perut yang dah diisi dengan kambing tadi tu akan dikambus dengan pasir-pasir yang ada di gurun ni. Okey. Panas ni. Inilah dia daripada bara tadi tu yang telah memanaskan pasir-pasir di sini. Memang unik. Di atasnya pula dilonggokkan bara tadi. Saya rasa musim panas ni dengan suhu yang boleh mencecah sampai 55 darjah Celsius, kalau kita tanam kambing tu tadi dalam ni, terus boleh masak je. Panas. Tapi saya dah nampak macam ada asap keluar. Jadi saya rasa paip besi ni bertindak sebagai chimney ni. Bila daging bawah tu dah masak, dia mengeluarkan wap. Wap tu akan keluar dekat sini. Memang bijak orang zaman dulu. Inilah dia. Selepas 3 jam kita bakar di dalam pasir, inilah hasil dia. Memang nampak menakjubkan kan? Inilah teknik zaman dahulu. Sampai sekarang boleh dipraktikkan. Sekarang saya diberi penghormatan oleh tuan rumah ni untuk memotong perut kambing ni.